cukup meriah. Tengok freestyle, tengok breaststroke semua macam. Kalau kita tengok aktiviti sukan sebegitu memang satu yang sangat memberikan motivasi untuk lebih cemerlang dalam bidang sukan. Dan bercakap tentang kecemerlangan, ada satu lagi aspek itu bidang akademik yang berterusan. Dan pasti yang kita berbicara berkenaan dari Kuala Lumpur ke Cyberjaya. Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya kekal membawa legasi pembelajaran sepanjang hayat. Bersama kami pagi ini boleh kita perkenalkan Encik Muhammad Nasran Abdul Halim yang merupakan pengurus kanan bahagian akademik, pelajar dan pentadbiran Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya, dan Encik Muhammad Zaki Muhammad Yaakob, pengurus bahagian komunikasi dan korporat Pusat Pendidikan Universiti Malaya. Sesuatu yang sangat berharga, Tuan, ya. Kalau kita bercakap tentang dah habis diploma, buat degree, habis degree, buat masa, peluang untuk sekiranya ada peluang untuk menyambung pelajaran, itu satu peluang yang tidak seharusnya dipersia-siakan. Betul. Pandangan Encik Nasran, apa sebenarnya penterjemahan pembelajaran sepanjang hayat itu, mengapa ia penting untuk masyarakat moden sekarang? Baik, terima kasih. Sebenarnya pembelajaran sepanjang hayat ini merupakan satu proses pembelajaran bagi seorang individu sepanjang kehidupan mereka lah. Ya. Seperti mana kita yang bekerja ni, barangkali kita mungkin masuk ke bidang pekerjaan tu di awal usia. Ya. Mungkin dengan kelaikan SPM sebagainya. Jadi sampai satu masa kita rasa perlunya kita buat perubahan, terutama dalam bidang kerjaya kita. Jadi untuk itu mereka yang mempunyai pendidikan yang barangkali di peringkat yang rendah ni, untuk ke tahap yang lebih tinggi dalam kerjaya itu mungkin agak terbatas. Jadi ini memerlukan mereka untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Jadi oleh itu mereka yang merasakan mereka ingin melanjutkan pengajian ataupun ingin meningkatkan kerjaya mereka, jadi sudah tentu mereka perlu mengikuti satu program akademik yang mana yang boleh membantu mereka meningkatkan kerjaya. Sebab kalau sekadar mungkin barangkali SPM, jadi sukar untuk kita naik ke peringkat lebih tinggi. Ya. Jadi mungkin seorang itu perlu mengikuti program diploma, ijazah sebagainya. Dan dalam masa yang sama mungkin dia terus berkhidmat dalam satu organisasi itu. Jadi oleh itu individu telah masuk ke dalam kita panggil program PSH. Jadi sebenarnya PSH ni merupakan agenda global. Ya. Di dalam konteks Malaysia ni, dia Kementerian Pendidikan Tinggi, kita ada jawatankuasa di peringkat nasional PSH, yang mana yang berhormat menteri sebagai pengurusi, dan dia ada jawatankuasa teknikal yang mana yang dipengerusikan oleh KSU, KPT. Dan PSH ini sendiri ada 3 kategori. Satu yang formal. Formal ni maksudnya yang membawa kepada penganugerahan, penganugerahan akademik, diploma, ijazah sebagainya. Dan dia ada kategori bukan formal. Seperti mana mereka yang mengikuti kursus-kursus pendek, seminar dan bengkel sebagainya. Dan kategori yang ketiga adalah informal. Yang ini yang biasalah, yang kita boleh peroleh maklumat melalui media sosial misal kata. Nah, itu secara ringkaslah berkaitan dengan sepanjang hayat. Okey, itu secara ringkas pemahaman berkenaan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi mungkin juga kita boleh ketahui berkenaan bagaimana peranan Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya untuk mempromosikan dan juga mengadaptasikan konsep pembelajaran sepanjang hayat ini, khususnya bukan sahaja di Kuala Lumpur, malah juga di Cyberjaya, Tuan. Okey, sebenarnya Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya ni, dia sebenarnya adalah manifestasi kepada komitmen Universiti Malaya untuk memberi peluang kepada mereka yang bekerja khususnya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam pelbagai bidang. Kita ada akademik, kita ada diploma eksekutif yang mana sesuai untuk mereka yang bekerja, dan kita ada kursus-kursus pendek yang kita tawarkan kepada warga bekerja, dan ianya bukan hanya eksklusif kepada mereka yang lepasan STPM, asasi sebagainya yang melanjutkan pengajian peringkat ijazah, tapi terbuka kepada warga yang bekerja. Malah ada juga di kalangan mereka yang telah bersara mengikuti pelbagai program yang kita tawarkan. Jadi itu terpulang kepada warga bekerja untuk merebut peluang untuk mengikuti pelbagai program yang kita tawarkanlah.
Kita dengar banyak ya Encik Nasir, Encik Zaki, bagi mereka yang dalam bidang pekerjaan sekarang, kalau tak ada paper qualification pun sekarang dunia dah berubah, pengalaman sebagainya, tapi hakikatnya ada masih lagi organisasi-organisasi yang besar-besar yang memerlukan paper qualification tersebut, dan kita tahu dalam keadaan sekarang nak bekerja full time, nak menjaga keluarga, kekangan masa itu satu faktor yang sangat besar yang menyebabkan ramai yang tak dapat menyambung pendidikan mereka, dan ini merupakan jawapan kepada mereka. Jadi jurusan apa yang diperkenalkan, yang ditawarkan kepada golongan profesional ini? Okey, terima kasih Zala ya. Okey, di Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya itu sendiri ya, kita ada dua bentuk pendidikan itu sebenarnya. Yang pertama adalah pendidikan yang berbentuk akademik. Yang mana kita tawarkan program-program di peringkat diploma dan diploma eksekutif. Ini khas untuk mereka-mereka yang lepasan SPM dan juga mereka-mereka yang sedang bekerja. Selain daripada itu, bagi menjawab soalan Zaliha tadi kan, maknanya kekangan masa. Jadi kita di Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya ni kita menerapkan satu ciri yang mana kita telah perkenalkan sebelum ini, iaitu education on the go. Anda boleh belajar di mana-mana pada bila-bila masa mengikut phase masing-masing. Maknanya tak perlulah kalau katakan yang terlalu akademik itu, dia akan orang cakap kena ikut jadual. Kan? Itu satu kekangan yang 8, 9, 9, 10 kena ikut jadual kan? Tetapi konsep education on the go yang kita perkenalkan tu, ianya lebih kepada flexibility. Jadi masa adalah pada peserta itu sendiri. Jadi kita ada yang kita dah strukturkan untuk mereka, yang mana mereka just follow, ikut time mereka. Kalau katakanlah mereka balik kerja, mereka ada masa pada masa tu kan, 1 jam. Jadi log in ke dalam sistem yang kita perkenalkan, education on the go, dan dia boleh belajar pada masa itu. Jadi ini salah satu konsep pendidikan sepanjang hayat itu sendiri. Selain daripada itu juga, mungkin kita travel, kita mengembara kan kadang-kadang kan. Masa mengembara apa kita buat kadang-kadang? Kadang-kadang kita tidur. Kan kadang-kadang kita tengok movie. Sekarang ni kita perkenalkan. Belajar kan. Jadi ianya satu konsep yang perlu diterapkanlah untuk kita pastikan bahawa masyarakat kita ini dapat membudayakan pendidikan sepanjang hayat itu sendiri. Dan pembawaan ideologi pembelajaran sepanjang hayat ini merupakan satu perkara yang perlu diperkasakan di Malaysia. Ya, betul. Jadi bagaimana kita melihat inisiatif daripada pihak ialah Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya ini untuk kita mengekalkan, menarik minat dan juga komitmen rakyat Malaysia secara keseluruhannya, Tuan? Ya. Sebenarnya untuk kita menjadi masyarakat yang berilmu, jadi kita perlu pelbagaikan ilmu pengetahuan kita, dan inilah peluang yang kita sediakan kepada masyarakat di luar sana untuk mengikuti pelbagai program yang seperti mana Encik Zaki maklumkan. Jadi kita mengadu-adukan mereka, khususnya mereka yang bekerja, untuk mengikuti pelbagai program yang kita tawarkan, dan ini sebenarnya untuk melahirkan menjadikan kita lebih kompeten, lebih profesional dalam melaksanakan tugasan seharian. Jadi dunia tengah berkembang dengan pelbagai teknologi, dan kita seharusnya mengambil peluang ini seiring dengan perubahan apa yang berlaku sekarang ni lah, supaya menjadikan kita lebih relevan lah dalam pasaran. Kita baru cakap tentang AI tadi, bagaimana kemajuan teknologi boleh membantu untuk pendidikan. Apa yang boleh dilihat setakat ini pencapaian dari pusat pembelajaran dengan graduan-graduan yang lahir dari pembelajaran sepanjang hayat ni? Ya, mungkin alhamdulillah semenjak penubuhan kita pada 1 April 1998 kita dah menghasilkan lebih daripada 20,000 graduan. Dan dalam pelbagai bidang sebenarnya. Selain daripada itu, kita ada juga program-program profesional yang kita bangunkan sendiri dan juga mengikut keperluan industri. Jadi apa yang membanggakan adalah baik sahaja mereka menamatkan pengajian kan, daripada kajian yang kita buat, mereka ni dapat kenaikan pangkat. Ada yang dapat kenaikan gaji dan ada yang diberi tanggungjawab baru. Maknanya apa yang mereka pelajari itu mereka dapat praktikkan. Selain daripada itu juga, kami di Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya, kita dah ubah cara pengajaran dan pembelajaran kita. Kalau dulu lecturer di hadapan, kita dengar saja kan. So sekarang ni dia dah lain dah. Jadi kita perkenalkan pembelajaran berasaskan pengalaman. Maknanya lecturer akan ceritakan dari sudut pengalaman. Kita jemput wakil-wakil daripada industri untuk come in, dan mereka akan berkongsi tentang pengalaman industri itu sendiri. So dari peringkat yang itu,
mereka balik semula ke institusi mereka ataupun di tempat mereka bekerja, mereka boleh praktikkan terus. Dia bukan teori. Kan? Jadi mereka tak ada masalah, sebab itu mereka diberi tanggungjawab yang baru. Jadi kami di Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya memang committed untuk pastikan bahawa pembelajaran berasaskan pengalaman ini kita terapkan bukan hanya kepada kita punya pensyarah tetapi juga kepada kita punya pelajar-pelajar itu sendiri. Bukan teori semata-mata. Bukan teori semata-mata. Praktikal itu penting. Ya, betul. Untuk kita terapkan dalam kalangan komuniti dan juga dalam bidang pekerjaan misalnya. Dan sepastinya kita lihat juga dalam situasi semasa sekarang ini, apa antara cabaran utama yang dilalui oleh Pusat Pembelajaran Berterusan, Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya pada ketika ini untuk kita menerapkan ideologi ini dalam kalangan masyarakat? Sebenarnya cabaran tu dia ada dua. Satu adalah cabaran kepada peserta itu sendiri. Yang kedua adalah cabaran kepada institusi, kepada kami macam ni. Jadi cabaran kepada peserta-peserta itu adalah sebagaimana Zaliha dah mention tadi, kekangan masa. Kan, itu salah satu kekangan masa. Kemudian mereka nak pendidikan yang berkualiti. Kan, jadi pendidikan kat luar sana banyak. Tetapi kami tawarkan pendidikan yang berstruktur. Jadi mereka mengikuti satu fasa demi satu fasa demi satu fasa, pengalaman demi pengalaman. Okey, yang itu. Kemudian untuk kami sendiri, sebab itu kami mempunyai fasilitis baru sekarang ni, yang mana di fasilitis kami di Cyberjaya, kita baru beroperasi di Cyberjaya 1 Julai 2023. Baru lagi. Baru saja lagi. Tetapi di sana kita sediakan banyak kemudahan-kemudahan kepada peserta-peserta dan juga kepada pelajar-pelajar. Selain daripada library, kita ada ruang untuk mereka belajar. Ada ruang untuk mereka bersantai. Mereka nak belajar secara santai pun kita sediakan. Kita perkenalkan taman rekreasi minda untuk mereka. Jadi pusat aktiviti belajar juga kita perkenalkan di situ. Mana selain daripada mereka belajar, mereka juga beraktiviti. Kita terapkan konsep-konsep bagaimana mereka nak berorganisasi supaya pelajar-pelajar ni bila dah keluar nanti mereka dapat praktikkan terus. Bukan setakat pengkayaan pengetahuan, ada sifat kepimpinan yang kepimpinan. Mentaliti ataupun mindset bagaimana yang diperlukan. Kita dah sebut tentang cabaran, tentang peluang. Apa yang mereka perlu ada sebelum pergi ke PSH ini untuk memastikan mereka keluar dengan hasil yang mereka mahukan, Cik Nasran? Okey, sebenarnya kita masyarakat di luar sana, terutama yang bekerja, kita perlu sedar bahawa pendidikan ni harus berterusan. Maknanya kita jangan selesa dengan pengetahuan kemahiran yang sedia ada, yang kita ada ni. Sebab seperti yang kita beritahu tadi, dunia mengalami perubahan dan kita perlu cepat mengambil peluang untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan, kemahiran, dan inilah peluang yang kita sediakan kepada masyarakat di luar sana supaya bersama-sama meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti pelbagai program yang kita tawarkan. Cuma ialah kita faham bahawa mereka yang bekerja ni punya pelbagai komitmen, keluarga, mungkin dari segi kewangan dan sebagainya. Tapi kita kena yakin bahawa ini adalah pelaburan yang sangat berbaloi lah, kita katakan. Sebab untuk jadikan kita relevan dalam, kita kata dalam industri, dalam mana-mana tempat yang kita pergi, maka kita sekiranya ilmu yang kita peroleh itu kita sentiasa update atau perbaharui, maka kita boleh memberi idea-idea yang bernas kepada organisasi, dan inilah yang diharapkan oleh kerajaan, kita kata menjadikan kita sebagai modal insan yang berilmu. Dan boleh berdaya saing di mana juga kita pergi. InsyaAllah. Kita pula rasa motivasi nak sama belajar. Mungkin boleh lepas. Mungkin daripada kita punya hari terbuka di Cyberjaya. Bila berlangsung? Kita dah wawarkan tentang pemakluman bahawa kita punya fasilitis bagaimana. Percaya ataupun tidak, sila datang ke hari terbuka kami pada 21 Oktober 2023 ni di kampus Universiti Malaya @Cyberjaya. @Cyberjaya. Universiti Malaya @Cyberjaya. Kita ingat tu. Universiti Malaya ni dekat Kuala Lumpur je. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Semoga perbualan ni boleh menjadi setiap semangat untuk ramai lagi memajukan perjalanan kerjaya mereka dalam apa juga bidang sekalipun. Nak tukar bidang pun boleh sebagai backup. Jadi tukar tanyakan
Tanyakan. Tanyakan kepada pakar-pakar kita di UM untuk memberikan panduan kepada. Terima kasih sekali lagi Tuan. Terima kasih kembali. Dan sepasnya kita sudah pun sampai ke penghujung siaran Selamat Pagi Malaysia bagi edisi hari Isnin. Pada hari ini Alhamdulillah banyak sebenarnya yang telah kita kongsikan kepada anda dan kita harapkan segala perkongsian ini memberi manfaat yang cukup besar kepada anda. Bagi pihak penerbit kami Rosnasi dan semua kru Selamat Pagi Malaysia, terima kasih kerana menonton Selamat Pagi Malaysia. Kita akan kembali esok dengan lebih banyak topik yang menarik. Teruskan menonton TV1 selepas ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.